Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, hari ini murid-murid kita akan belajar berkaitan dengan implikasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan implikasi? Kalau kita sebut, kita rasa dia adalah kesan, kan? Betul tak? Okey, so kita tengok sekarang dialog kat sini. Okey, dia kata jika cikgu bolehkah saya bermain bola di padang? Okey, cikgu pula jawab, okey, jika kamu dapat menyiapkan semua soalan, maka kamu boleh bermain di padang. Okey, ini ialah bentuk implikasi jika P maka Q. Okey, jadi pernyataan jika P maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P dikenali sebagai antijadian, Q dikenali sebagai akibat. Okey, apa maksud dia? Maksudnya, selepas perkataan jika sehingga sebelum maka, ini dipanggil sebagai antijadian. Selepas perkataan maka sehingga habis, kamu boleh bermain di padang, ini dipanggil sebagai akibat. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh. Okey, dia suruh kita bentukkan implikasi jika P maka Q dengan antijadian dan akibat berikut. Jadi apa yang kita buat? Okey, kita akan gabungkan antijadian dan akibat ni. Okey, kita akan gabungkan dia. Okey, antijadian ialah K boleh dibahagi tepat dengan 5. Jadi kita akan tambahkan jika lah. Okey, jika K boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, dah settle antijadian, kita nak masuk kepada akibat, kita akan guna perkataan maka. Maka K ialah gandaan 5. Macam tu. Kita gabungkan antijadian dengan akibat ini menggunakan jika dan maka. Okey, jelas Okey, jadi kita tengok pula. Okey, ni. Okey, daripada implikasi jika dan hanya jika, mereka minta kita keluarkan. Okey, soalan minta kita keluarkan antijadian dan akibat. Okey, apa kita buat? Yang selepas jika ni dipanggil sebagai antijadian. Okey, yang selepas maka ini dipanggil sebagai akibat. So, untuk soalan A, kan? Okey, so kita dah boleh tulis lah. Okey, so X ialah faktor bagi 16. Dia adalah antijadian. Maka X ialah faktor bagi 64. Jadi X ialah faktor bagi 64. Ialah dia punya akibat. Okey, sama kes bagi soalan B. Jika X tolak Y lebih besar daripada kosong. Jadi X tolak Y lebih besar daripada kosong ialah antijadian. Maka X lebih besar daripada Y. Jadi X lebih besar dari Y itu ialah dia punya akibat. Okey, kita pergi ke satu lagi bentuk implikasi, iaitu implikasi bentuk P jika dan hanya jika Q. Okey, macam mana kita nak bentuk implikasi jika dan hanya jika Q ni ialah, kita baca A. Okey, jika K ialah nombor perdana. Ni ada jika, kan? Okey, K ialah nombor perdana, maka K mempunyai 2 faktor sahaja. Kita baca bawah, dia terbalikkan sebenarnya. Jika K mempunyai 2 faktor sahaja, maka K ialah nombor perdana. Jadi apa yang kita akan buat untuk soalan A ialah kita akan guna bentuk implikasi bentuk P jika dan hanya jika Q. Okey, yang pertama ni ialah P, yang kedua ni ialah Q. Jadi kita tulis P dululah. Kita tulis P dulu. Okey, sekejap. Tak nak gerak. Okey, so kita tulis P dulu. Okey, jadi K ialah nombor perdana. Okey, ini ialah P. Dia kata P jika dan hanya jika Q, kan? Okey, so kat sini kita akan buat jika dan hanya jika. Okey, Q-nya ialah yang sebelah kanan tu selepas maka.
So, K mempunyai 2 faktor sahaja. Macam tu. Okay, kita tengok B. Okay, B cikgu akan tulis guna tangan lah ya, sebabnya dia ada simbol. Okay, so B ni kan, okay. So, ini yang pertama ni ialah P. Okay, yang kedua ni ialah Q. Jadi, bila kita gabungkan, kita akan tulis Y sama dengan AX kuasa N tambah B. Okay, ini baru P. Jadi, kita gabungkan. Kita akan tulis jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Ambil yang selepas perkataan maka. Okey, N sama dengan 1. Itu cara kita nak membentuk implikasi P jika dan hanya jika Q. Okey, kita pergi kepada contoh yang terakhir. Okey, daripada implikasi P jika dan hanya jika, okey, dia minta kita tulis 2 implikasi. Okey, jadi tadi kita daripada jika maka kita tukar kepada P jika dan hanya jika Q kan. Okey, ini pula apa yang kita akan buat? Okey, kita akan ambil yang sebelum ni, okey, dengan yang selepas. Jika dan hanya jika dah tak ada sebab dia nak bentuk implikasi kan. Okey, jadi kita akan tulis jika punca R sama dengan 15, maka kita akan ambil yang R sama dengan 225. Okey, kemudian kita akan terbalikkan ayat ni. Okey, jika ambil yang kedua, Q, R sama dengan 225, maka ambil yang pertama. Terbalikkan, punca R sama dengan 15. Okey, kemudian implikasi yang kedua, okey, kita tengok B. Contoh B sama juga. Jika dan hanya jika kita potong, dekat depan ni kita tambah jika. Okey, dekat tengah kita letak maka. Okey, jadi apa jadi? Okey, jika X lebih kecil dari 6, maka X tambah 10 lebih kecil dari 16. Okey, jadi kita terbalikkan ayat. Okey, jika X tambah 10 lebih kecil dari 16, maka X lebih kecil dari 6. So, itu saja. Senang kan? Hanya terbalik-terbalikkan ayat sahaja. So, itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.